Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulakan kelas, kita baca dulu doa sebelum belajar. Oke, sama-sama baca doa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Okey, buka buku teks BM muka surat 61. Ustaz. Okey, Muallim akan tutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti suara Muallim awak semua tak dengar. Jadi untuk sementara ni Muallim tutup dulu. Okey, kita buka buku teks BM muka surat 61. Okey. Hari ini Muallim nak ajar awak semua tajuk dia kata sendi nama. Okey. Sebelum tu mari Muallim tunjukkan video kepada awak apa itu kata sendi nama. Okey, kata sendi nama. Kata sendi nama ialah kata yang digunakan untuk menyambung frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dan ayat. Kata sendi nama terletak di depan kata nama, frasa nama atau kata ganti nama. Okey, kata sendi nama. Okey. Ini semua ialah kata sendi nama. Ada dengan, ada di, dari, ke, untuk, kepada, dari, daripada, ke. Ini semua banyaklah. Okay, kalau bersama-sama, kita gunakan dengan untuk benda yang bersama-sama. Kalau tempat, untuk tempat kita gunakan kata sendi nama di, dari dan ke untuk tempat. Kalau tujuan, kita gunakan untuk. Kalau arah, kita gunakan kepada, dari, daripada dan ke. Kalau masa pula, kita gunakan pada, dari, ke, hingga, daripada, sejak. Kalau nak buat perbandingan, kita akan gunakan daripada ataupun terhadap, bagai, seperti atau tentang. Okey, Muallim tunjuk kat sini. Okey. Hari ini Muallim akan ajar awak semua kata sendi nama ni dia ada banyak. Tapi hari ini Muallim nak ajar ada 7 dulu Muallim nak ajar. Yang pertama di, ke, pada, keempat kepada, dari, daripada dan oleh. Hari ini Muallim ajar awak semua 7 dulu kata sendi nama. Okey, mari kita tengok satu persatu. Macam mana kita nak gunakan kata sendi nama? Macam mana kita nak tahu? Okey, yang pertama, kata sendi nama yang pertama, di. Kata sendi nama di digunakan untuk menunjukkan tempat. Ingat, bila di, kata sendi nama di, kita gunakan hanya untuk tempat sahaja. Kalau untuk masa ke, arah ke, benda ke, tempat manusia ke, haiwan ke, tak boleh gunakan di. Di ni kata sendi nama di hanya untuk tempat sahaja. Okey, contoh ayat dia. Abu Fatih belajar di 2 Al-Jazari. Tengok, di kata sendi nama di ni hanya untuk tempat. Dia merujuk kepada, di ni merujuk kepada kelas 2 Al-Jazari. Ingat, di hanya untuk tempat sahaja. Yang kedua, ayahnya bekerja di sekolah. Tengok, di sekolah. Kata sendi nama di hanya untuk tempat sahaja. Tengok selepas dia ada sekolah. Sekolah ni tempat. Yang ketiga, pelancong itu sesat di dalam bandar. Dalam bandar ni ialah tempat. Jadi kita gunakan kata sendi nama di. Ingat, kata sendi nama di digunakan untuk menunjukkan tempat.
Kalau awak nak bagi tahu masa ke, hari ke, arah ke, tak boleh gunakan di. Di ni hanya untuk tempat sahaja. Itu yang pertama. Okey, kata sendi nama yang kedua. Ke. Okey, ke. Yang kedua ke. Digunakan untuk menunjukkan tempat atau masa. Okey, tadi di hanya untuk tempat sahaja. Kata sendi nama yang kedua ke ni kita gunakan untuk tempat dan juga masa. Okey, contoh ayat dia. Nur Aisyah hendak ke kelas Al-Farabi. Kelas ni merujuk kepada tempat. Jadi bila tempat kita gunakan ke. Yang kedua, ayahnya bekerja dari pagi ke petang. Petang ni merujuk kepada masa. Jadi bila masa, kita gunakan kata sendi nama ke. Ayahnya bekerja dari pagi ke petang. Ayah dia kerja pagi ke petang. Petang ni ialah masa. Masa pagi, masa petang. Jadi kita gunakan ke. Kalau gunakan di tak boleh. Ayahnya bekerja dari pagi di petang. Tak boleh sebab kata sendi nama di hanya untuk tempat saja. Okay, yang ketiga, pelancong itu terjun ke dalam kolam. Tengok, kolam ni merujuk kepada tempat. Jadi bila tempat kita gunakan ke ataupun di. Tapi kat sini yang sesuai kita gunakan ke. Ingat, kata sendi nama ke kita gunakan untuk tempat. Kalau kata sendi nama di, kata sendi nama di, kita gunakan untuk tempat sahaja. Tapi kalau kata sendi nama ke, untuk tempat dan juga masa. Assalamualaikum, Muallim. Maaf lambat. Waalaikumsalam. Tak apa, tak apa. Okey, ingat kata sendi nama ke, kita gunakan untuk tempat dan masa sahaja. Okey, tadi di untuk tempat, ke pun untuk tempat. Okey, yang membezakan di dan ke ialah kalau di ni maksudnya tempat tu awak dah berada di sana, dah berada di tempat tu. Abu Fatih belajar di Dua Al-Jazari. Dia dah ada di tempat tu. Kalau kata sendi nama di. Yang kedua tadi kata sendi nama ke. Kata sendi nama ke pula. Dia akan. Kalau dia dah berada di sana, dah ada kat tempat tu. Tapi ke ni dia tak ada lagi. Dia akan ke sana. Contoh dia, Nur Aisyah hendak ke kelas Al-Farabi. Dia hendak, dia akan ke sana. Dia tak pergi lagi ke sana. Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiga. Kata sendi nama yang ketiga, kepada. Kalau kepada digunakan untuk menyatakan sasaran yang dirujuk. Sasaran yang dirujuk ni maksud dia orang tu. Kata mudah dia, kepada ni kita gunakan untuk manusia ataupun benda ataupun binatang. Manusia, binatang atau benda. Sasaran yang dirujuk maksud dia, contoh dia. Ali mengirimkan surat kepada abang. Kepada. Abang ni manusia. Jadi ingat, kata sendi nama kepada ni kita gunakan juga untuk manusia dan juga benda dan juga binatang. Kata sendi nama kepada. Ingat. Kepada kita gunakan manusia, benda dan binatang. Okey, contoh ayat dia. Ali mengirimkan surat kepada abang. Kepada. Kepada kita gunakan untuk manusia, benda dan binatang. Okey, kepada selepas dia ada abang. Abang ni ialah manusia. Yang kedua, rumput itu diberikan kepada kambing. Kata sendi kepada. Kambing, kepada. Kambing ni merujuk kepada binatang. Ingat, untuk kepada kita gunakan manusia, benda dan binatang. Yang ketiga, kelas itu dibahagikan kepada dua kumpulan. Dua kumpulan ni maksud dia benda. Kelas itu sama ada kelas
Abu Bakar ataupun kelas 2 Usman. Contoh dia 2 kumpulan. Itu kepada. Kalau di dan ke untuk tempat. Tapi kepada ni kita tak gunakan untuk tempat. Kepada ni kita gunakan untuk manusia, benda dan binatang. Okey, yang ke seterusnya dari. Ingat dari. Kalau dari kata sendi dari, awak ingat dari mat M A T. M ni merujuk kepada masa. A merujuk kepada arah. T merujuk kepada tempat. Jadi ingat, kalau kata sendi nama dari, ingat mat ni. M-A-T, masa, arah dan tempat. Jadi kata sendi nama dari, kita gunakan untuk arah, masa dan tempat. Okey, contoh ayat dia. Basikal itu membelok dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Dari kiri tu merujuk kepada arah. Kiri ke kanan merujuk kepada arah. Dari merujuk kepada arah. Okey, yang kedua. Kamu datang dari mana? Mana ni merujuk kepada tempat. Kalau kiri kanan merujuk kepada arah. Kamu datang dari mana? Kata sendi nama dari ni kita gunakan juga untuk tempat. Yang ketiga, mereka tunggu dari pagi hingga petang. Pagi hingga petang merujuk kepada masa. Ingat, kalau kata sendi nama dari, ingat yang tiga ni, mat, M-A-T. Masa, arah dan tempat. Dari, itu kata sendi nama dari. Okey, kalau daripada pula, kata sendi nama daripada digunakan untuk menyatakan punca asal kejadian dan juga nak buat perbandingan. Punca asal ni maksud dia tu berasal dari mana? Contoh, meja itu diperbuat daripada kayu. Meja ni asal usul dia, punca kejadian dia ialah daripada kayu. Contoh lagi manusia. Manusia diperbuat daripada tanah. Jadi asal usul, asal kejadian manusia ialah tanah. Kat sini dia bagi meja, asal kejadian dia kayu. Meja diperbuat daripada kayu. Yang kedua untuk kita buat perbandingan. Contoh dia, kita nak banding benda tu. Dia manis ke? Dia besar ke? Dia kecil ke? Dia baik ke? Dia malas ke? Kita nak buat perbandingan. Contoh dia, tembikai ini lebih manis daripada buah oren ini. Okey, daripada ni kat sini ayat ni digunakan untuk buat perbandingan. Perbandingan apa? Yang pertama perbandingan buah tembikai, yang kedua perbandingan buah oren. Tembikai, perbandingan dibuat tembikai dan juga buah oren. Tembikai ni lagi manis daripada oren. Itu daripada untuk kita gunakan punca asal kejadian ataupun nak buat perbandingan. Oleh. Kata sendi nama oleh digunakan selepas kata kerja pasif yang berawalan di. Kata kerja pasif ni dia awalan di. Contoh dia, tikus itu ditangkap. Tengok dia gunakan imbuhan di. Lepas di, dia mesti kena ada oleh. Ditangkap oleh. Nasi minyak itu dimasak oleh emak. Ingat, bila ada imbuhan di je, kita selepas perkataan dia kena ada oleh. Ditangkap di, oleh. Dimasak oleh. Okey, yang terakhir. Kata sendi nama pada. Okey, pada, kata sendi nama pada digunakan untuk masa, tempat dan orang. Ingat, pada kata sendi nama pada kita gunakan untuk masa, tempat dan juga orang. Contoh dia, bas kami tiba pada pukul 7 pagi. 7 pagi ni merujuk kepada masa. Bas kami tiba pada. Awak tak boleh gunakan bas kami tiba di pukul 7 pagi. Tak boleh. Sebab di untuk tempat sahaja. Jadi kat sini untuk masa kita gunakan pada. Bas kami tiba pada pukul 7 pagi. Pukul 7 pagi merujuk kepada masa.
Ya. Alim. Ya. Di pun boleh ke letak ayat ni? Boleh ke letak kat ayat ni juga? Tak boleh. Kata sendi nama di hanya untuk tempat sahaja. Kata sendi nama di untuk tempat sahaja. Tapi kalau kata sendi nama pada untuk tiga, ada tiga. Satu, masa. Yang kedua, tempat. Yang ketiga, orang. Kat sini, bas kami tiba pada pukul. Pukul 7 pagi ni merujuk kepada masa. Jadi masa kat sini kita gunakan pada. Okey, contoh yang ketiga. Tulis nama kamu pada kertas itu. Kertas itu ni merujuk kepada tempat. Kat mana nak tulis nama? Pada kertas itu. Yang ketiga, kelas itu bermula pada hari esok. Pada hari esok merujuk kepada masa. Jadi kena ingat, pada kita gunakan tiga berkeadaan. Masa, tempat dan juga orang. Okey, setakat ni semua jelas? Ada sesiapa nak tanya soalan? Jelas. Semua boleh faham? Jelas. Boleh. Okey, mari kita tengok buku teks awak tadi. Buku teks awak muka surat 61. Okey, dalam teks ini, siapa yang tak ada buku boleh tengok kat depan. Okey, dalam teks ini, dia ada kata sendi nama. Okey, kita cuba kenal pasti yang mana kata sendi nama. Okey, tajuk teks ini ialah kita harus waspada. Waspada ni maksud dia berhati-hati. Okey, kenapa kita kena berhati-hati? Okey, Hadif membaca rencana di hadapan kelas. Tengok di. Di kita gunakan untuk apa? Siapa ingat lagi? Ada dua keadaan di. Yang pertama kita gunakan untuk apa? Tempat. Tempat. Yang kedua kita gunakan apa lagi? Tempat dan juga arah. Masa. Arah. Tempat dan juga arah. Kat sini di mana? Di hadapan kelas. Tengok di hadapan kelas. Dia merujuk kepada tempat. Jadi kita gunakan di. Kata simbuhan dia. Okey, menjaga keselamatan diri perlu diutamakan oleh setiap orang. Okey, dalam ni ada kata, ayat pertama ni ada kata sendi nama tak? Ada. Ada, yang mana? Oleh, pandai. Ingat, kata sendi nama oleh, dia mesti kena ada imbuhan di. Diutamakan oleh setiap orang. Itu kata sendi nama. Usaha ini menunjukkan seseorang itu menyayangi dirinya sendiri. Okey, dalam ayat ni tak ada kata sendi nama. Okey, tengok perenggan kedua. Tempat-tempat. Okey, perenggan yang kedua. Tempat-tempat yang perlu diberikan perhatian serius termasuklah pasaraya. Kat sini tak ada kata sendi nama. Pengguna perlu mengelak pemegang troli dengan tisu yang basah sebelum menggunakannya. Kat sini pun tak ada juga. Hal ini dapat mengelakkan jangkitan kuman dan penyakit berjangkit. Dalam ayat ni pun tak ada juga. Selain itu, ibu bapa yang membawa anak kecil ke pusat dobi layan diri juga harus berwaspada. Jadi dalam ayat ni ada kata sendi nama tak? Ada tak kata sendi nama? Tak ada. Tak ada? Selain itu. Dan? Mana kata sendi nama dia? Ke. Pandai. Ke. Kata sendi nama ke kita gunakan untuk apa? Untuk, siapa ingat lagi? Untuk tempat. Kata sendi nama ke kita gunakan untuk tempat. Jadi kat sini tempat dia ke pusat dobi layan diri. Ke tempat. Ke kita gunakan untuk tempat. Jadi kita guna bila tempat je kita gunakan ke. Sebab dia akan ke. Dia bukan di pusat. Tak sesuai di. Dia ke. Hal ini penting bagi memastikan anak kecil mereka tidak masuk ke dalam mesin tersebut. Dia guna lagi ke.
ke dalam mesin tersebut. Tempat. Okey, yang ke seterusnya wayar penyambung yang digunakan di. Tengok. Di ni kita gunakan untuk apa? Di rumah turut mengundang kemalangan. Tempat. Di ni kita gunakan untuk tempat sahaja. Ingat, di mana? Di rumah. Rumah ni tempat. Kejadian Lita Pintas berpunca daripada. Daripada kita gunakan untuk apa? Siapa ingat lagi? Daripada untuk punca. Asal kejadian. Kejadian Lita Pintas. Short dia. Kejadian Lita Pintas berpunca daripada. Ingat, daripada ni kita gunakan untuk asal kejadian ataupun kita nak buat perbandingan. Okey, tengok pula perenggan yang terakhir. Pengguna kerusi urut juga boleh ditimpa kemalangan. Pengusaha kedai kerusi urut tidak menyelenggarakan kerusi tersebut pada setiap bulan secara berkala. Pada ni kita gunakan untuk apa? Siapa ingat lagi? Kita gunakan untuk apa? MST. Untuk orang. Lagi? Masa. Untuk orang. Lagi untuk apa lagi? Tempat. Masa. Masa, tempat dan juga orang. Pada masa, tempat dan orang. Masa dia setiap bulan. Jadi kita gunakan pada. Okey, setakat ni semua faham tak? Ada sesiapa nak tanya soalan? Semua faham kata sendi nama? Okey, hari ni kita dah belajar berapa kata sendi nama? 7. Yang pertama apa dia? D. D kita gunakan untuk apa? Tempat. D untuk tempat. Lagi yang kedua? Arah. Tak, kata sendi nama D hanya untuk tempat saja. Kata sendi nama yang kedua apa lagi? Ke untuk tempat dan juga ke tempat dan juga arah. Pandai. Okey, yang seterusnya apa lagi? Daripada kita gunakan untuk apa? Untuk buat perbandingan dan juga Tempat. Tengoklah. Atas kejadian. Kalau jadi, okey, D kita gunakan untuk tempat. Kalau ke untuk tempat dan juga masa. Kalau kepada untuk siapa? Untuk manusia, untuk binatang dan juga benda kepada. Kalau dari, ingat hukum mat. M-A-T. Masa, arah dan tempat. Kalau dari. Kalau daripada untuk punca asal kejadian, dia berasal dari mana dan juga nak buat perbandingan. Kalau oleh, sebelum dia mesti kena ada imbuhan D. Dan yang terakhir pada, mesti untuk masa dan juga tempat dan juga orang. Okey, mari kita cuba jawab soalan ni. Soalan yang pertama, apa dia jawapan dia? Pertandingan bola sepak itu diadakan stadium. Stadium ni tempat. Jadi tempat kita gunakan pandai. Jadi jawapan dia D. Kata sinama D untuk tempat. Yang kedua, Farah sangat gembira kerana mendapat hadiah ayahnya. Untuk manusia kita gunakan apa? Daripada untuk manusia. Daripada ayahnya. Ayahnya manusia. Okey, yang ketiga. Sambutan hari raya akan diadakan hari Khamis. Pada. Kalau D untuk tempat. Pada hari Khamis. Untuk masa. Ayah baru pulang pejabat. Dari. Ingat, dari MAT. Kakak mengambil lidi itu
Lalu mengikatnya kemas. Dengan. Pandai. Dengan. Puan Hazimah hendak mengirimkan bungkusan hadiah itu ibunya. Kepada. Kepada untuk manusia, benda dan juga arah. Okey, yang terakhir, makanan itu dimasak. Oleh. Oleh. Ingat oleh kena ada imbuhan di. Okey, semua faham? Ada sesiapa yang tanya soalan? Ya, semua faham. Okey, kalau semua dah faham, semua dah jelas, setakat ini sahajalah kelas kita untuk malam ini. Kita tutup kelas kita dengan bacaan doa surah Wal-As. Okey, sama-sama baca doa. Okey, jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muallim. Sama-sama. Bye. Bye. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Bye.